Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikurniakan peluang oleh Allah untuk sekali lagi bersama-sama pada malam ni dapat berjamaah, dan kita berpeluang pada malam ni untuk kita meneliti beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mustahil kita bagi seorang umat yang menginginkan perasaan cinta ataupun ingatan ataupun kerinduan kepada Rasulullah, amat mustahil bagi kita yang mahukan perasaan itu seandainya kita tidak memiliki peluang untuk mengenali dengan lebih dekat tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata pepatah Melayu, tak kenal maka tidak cinta. Sejauh mana kita mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini bukan bermaksud terhenti pengenalan itu. Saya dah tahu Nabi, saya dah kenal dah Nabi, saya dah tahu dah semua sejarah Nabi. Bukan bermaksud kita telah mengetahui segala-galanya. Bagi orang yang mengingati atau yang ingin mencintai Rasulullah dengan lebih, maka dia akan cari jalan untuk apa jua usaha dia supaya dia boleh mengenali Rasulullah dengan lebih dekat, dengan lebih dalam lagi. Maka sebab itu ulama-ulama mereka menghimpunkan banyak hadis yang cerita pasal Rasulullah. Ada yang cerita hadis-hadis tentang sejarah-sejarah Nabi. Ada cerita tentang perang-perang yang dialami oleh Rasulullah. Ada ulama yang dihimpun hadis-hadis yang hanya cerita tentang biografi, tentang biodata Rasulullah. Jadi menerusi kitab Syama'il kita yang kita telah baca beberapa bulan lepas, kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi himpunkan hadis yang lebih nak cerita bukan pasal sejarah, tetapi lebih kepada biodata atau biografi Rasulullah, supaya kita boleh kenal Nabi dengan lebih dekat lagi. Dan pada malam ni kita nak masuk satu lagi tajuk, iaitu Maja'a fi zikri khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-12, iaitu tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi kita ialah untuk kita belajar pasal cincin ni sekadar untuk pengetahuan semata-mata lah. Namun bagi orang yang mencintai Rasulullah, dia bukan sekadar nak tahu, tapi dia nak berpeluang kalau sampai ada yang satu tahap dia nak ada cincin sebagaimana yang ada pada Rasulullah. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana fasuhu habasyian. Kata Anas, cincin Nabi ini daripada perak dan batunya batu Habasyi. Batu Habasyi ini dia macam batu akik. Batu akik ni dia sangat masyhur bagi negara Arab yang belah selatan, Yaman, ya. Jadi dia ni ada sejenis batu yang dia sangat masyhur, batu yang warna hitam, maka dipanggil sebagai fasuhu habasyian, cincin perak, batunya batu hitam. Batu akik atau batu Habasyi. Kerana Habsyah tu digelar dengan orang yang berkulit hitam, jadi batu hitam pun dipanggil batu Habasyi. Hadis yang lain daripada Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuh. Dalam riwayat Ibnu Umar, Nabi ada cincin tapi Nabi tak pakai. Nabi jadikan cincin tu sebagai cok moho sahaja. Cincin tu daripada perak dan Nabi jadikan sebagai cok. Lepas Nabi cok, Nabi letak cincin tu. Kita tak menafikan pandangan Ibnu Umar, tapi ada pandangan lain yang mana Nabi menggunakan cincin yang sama, bukan sekadar dijadikan sebagai cok moho, tetapi Nabi memakai cincin tersebut. Hadis daripada Anas bin Malik,
Kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu minhu. Anas bagi tahu, kalau tadi kita bincang, Anas bagi tahu cincin Nabi perak, batunya batu akik ataupun batu Habsyi, batu warna hitam. Yang ni Anas bagi tahu Nabi ada satu lagi jenis cincin perak juga. Adapun dia punya mata cincin pun daripada perak juga. Maknanya keliling semua perak. Kiri, kanan, atas, bawah, dia punya atas sekalipun perak juga. Lebih detail lagi, Anas cerita kenapa Nabi pakai cincin. Anas bagi tahu, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajam, qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun, fastana'a khataman, qala faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Kata Anas bin Malik, ini selepas hijrah Nabi. Bila mana Islam dah mendapat kekuasaan empire, Islam dah jadi satu kuasa besar yang dihormati dan digeruni oleh beberapa kuasa besar yang lain. Pada masa itu kuasa besar yang dipanggil sebagai Rom, kuasa besar Parsi, dan juga kuasa besar Habsyi ataupun Najasyi. 3 kuasa besar, tuan-tuan. Rom berpusat di Konstantinopel pada masa itu, iaitu Turki pada hari ini. Adapun Parsi berpusat di Iraq dan juga Iran. Kalau hari ini dipanggil negara Iraq dan juga Iran, itu Parsi. Adapun Najasyi ini iaitu di Abyssinia ataupun di Habsyah. 3 kuasa besar ni. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa-penguasa besar ini, maka ada yang berkata kepada Nabi, bangsa-bangsa ini tidak akan menerima surat melainkan dia letakkan cop, ada satu endorsement ataupun letterhead. Maka Rasulullah pun menempah sebentuk cincin, dan Anas berkata, aku seolah-olah dapat membayangkan cincinnya putih di tapak tangan Nabi. Mana kalau Nabi pakai cincin tu nampak putih je lah, sekeliling tu semua putih kerana cincin tu diperbuat daripada perak. Lebih detail lagi, dia bukan sekadar cincin perak. Kata Anas dalam hadis yang lain, kana naqshu khatami Rasulillah Muhammadun satrun wa Rasul satrun wallahi satrun. Design ataupun detailing yang ada pada cincin Nabi yang perak itu, yang keliling dan semua mata-mata semua perak, maka detailing yang ada pada perak, khususnya pada bahagian mata perak itu, ada ukiran pada 3 baris ukiran. Baris yang paling bawah tertulis perkataan Muhammad, baris tengah-tengah tertulis perkataan Rasul, baris paling atas tertulis perkataan Allah. Muhammad, Rasul, Allah. Itu ada pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tuan-tuan mungkin biasa pernah tengok gambar buku-buku sejarah yang lama-lama, dia akan buat satu macam cok mohon yang warna coklat tu, dia akan tertulis perkataan Muhammad Rasulullah. Tulisannya tak cantik, tulisan Arab style lama dulu. Maka itulah cok mohon ataupun ukiran yang ada pada cincin perak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, lebih kuranglah hadis yang lain, cuma riwayat yang berbeza daripada Anas bin Malik, cerita lebih kurang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najasyi, faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatimin, fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatan wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Ketika Rasulullah menulis surat kepada Kisra, Kisra ni raja Parsi, Kaisar ni raja Romawi, wan Najasyi raja Habsyah, maka ada yang bagi tahu Nabi, pembesar-pembesar itu tidak menerima surat kecuali ada cok mohon. Maka Rasulullah menempah sebentuk cincin yang diperbuat daripada perak dan diukir perkataan Muhammad Rasulullah. Daripada perkataan itu maka kita faham bahawa dekat cincin Nabi ada ukiran, dan oleh kerana ukiran itu ada perkataan Muhammad dan ada perkataan Allah, khususnya kemuliaannya ada pada perkataan itu, maka kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khalla naza'a khatamah. Oleh kerana adanya nama yang mulia dekat cincin Nabi, maka ketika Nabi masuk tandas khalla ni iaitu tandas yang qada hajat. Kalau hammam ni biasanya tandas mandi,
Tandas mandi yang tak ada kencing, tak ada berak, dia mandi. Kalau kita hari ni tandas kita sama je lah. Kalau tandas tu maknanya kat situlah berak, situlah kencing, situlah mandi. Tapi kalau tradisi orang Arab, dia ada dua jenis. Satu tandas mandi, satu tandas yang untuk qada hajat. Ataupun zaman dulu lah, toilet zaman dulu, tandas yang ada toilet bowl satu, tandas yang mandi satu. Ataupun kalau orang putih hari ni, dia ada wet toilet, dia ada dry toilet. Jadi Anas bagi tahu Nabi kalau masuk khalaq ni tandas yang nak kencing, nak buang air kecil, nak buang air besar, maka Nabi akan tanggalkan cincinnya. Kerana apa? Kerana ada kemuliaan nama pada ukiran cincin Nabi itu, especially nama Allah. Ibn Umar berkata, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min warikin fakana fi yadihi summa kana fi yadi Abi Bakrin summa kana fi yadi Umar summa kana fi yadi Utsman hatta waqa'a minhu fi bi'ri Aris nakshuhu Muhammad Rasulullah. Kata Ibn Umar, Rasulullah ada cincin daripada perak yang ada ukiran Muhammad Rasulullah. Cincin tu ada pada jari Nabi. Selepas Nabi wafat, cincin itu dipakai atau berpindah tangan ke tangan Abu Bakar, khalifah yang pertama. Sesudah itu berpindah tangan ke khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Kemudiannya berpindah tangan pula ke khalifah yang ketiga, Osman Ibn Affan. Sehingga akhirnya cincin itu jatuh dekat Bi'ri Aris, dekat sebuah telaga ataupun perigi yang dinamakan Perigi Aris. Kenapa nama Perigi Aris? Sebab perigi itu dimiliki oleh seorang Yahudi ketika awal Madinah dulu, dan nama Yahudi itu Aris. Aris, alif Ra Yasin, Aris. Perigi Aris ni. Perigi Aris ni dekat mana? Kalau siapa yang pernah pergi Masjid Quba, kalau pergi Masjid Quba, dia betul-betul dekat kawasan halaman Masjid Quba hari ni. Kalau tuan datang daripada Masjid Quba, daripada arah depan, daripada arah tepi Masjid Quba, dia punya mimbar daripada mihrab dia sebelah depan. Kalau tuan datang daripada sebelah kiri masjid, tuan akan nampak sebelah kiri itu ada satu kawasan lapang. Hari ini dia dah buat cantik dah. Dan dekat tengah-tengah kawasan simen tu, dekat kawasan penjuru, kalau tuan-tuan menghadap depan Masjid Quba, penjuru sebelah kanan ada satu kawasan simen. Hari ini dibuat satu bulatan. Dia tak tulis kat situ Telaga Aris, tapi dia sengaja buat bulatan kat situ nak memberitahu dulu dekat sini ada perigi. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, satu hari dia pernah cari Nabi. Sahabat ni kalau dia ada masa free, dia nak spend time dengan Rasulullah, dia nak spend time dengan Nabi. Satu hari Jabir cari Nabi kat masjid Nabi, tengok tak ada. Maka Jabir pun pergi cari Nabi, dan Jabir tahu Nabi ni kalau tak ada kat masjid, kalau Nabi free, Nabi akan lepak, Nabi akan santai-santai dekat Perigi Aris. Sebab kawasan tu kawasan kebun kurma, jadi ada perigi pula, jadi Nabi suka santai dekat situ. Jadi Jabir dia pergi cari Nabi, dan betul memang Nabi ada dekat dalam tu. Maka Jabir pun minta izin Nabi nak duduk dengan Rasulullah dekat situ, dan dia jaga pintu. Mana kawasan perigi tu dia ada macam pintu lah, macam kita satu rumah, buka pintu tu, dalam tu ada perigi. So tempat Nabi untuk Nabi nak beristirahat dalam tu, sejuk kawasan tu. Jadi Jabir jaga pintu, Nabi ada kat dalam. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat bagi tahu Nabi masa tu sensing kaki Nabi. Bila duduk dekat kolam, perigi yang ada kolam, maka Nabi sensing kaki Nabi lah, kan celup kaki dalam dekat tepi-tepi perigi tu. Bila datang Abu Bakar, Nabi pun Jabir bagi tahu ni Abu Bakar datang, maka Nabi izinkan masuk. Maka Nabi pun kata ini ahli syurga. Datang pula Sayyidina Umar, maka Jabir bagi tahu ni Umar pernah datang ni, maka Nabi kata izinkan ini ahli syurga. Datang Sayyidina Osman, maka Jabir bagi tahu ni Sayyidina Osman pernah datang, maka Nabi kata izinkan ini ahli syurga. Tapi masa Sayyidina Osman datang, Nabi turunkan kain Nabi yang tadi Nabi buka sampai ke peha tu, Nabi turunkan sebab Nabi malu dengan Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman ni memang dia salah seorang korporat, dia ni korporat Mekah. Dan masa yang sama Nabi ni dealing dengan korporat, walaupun sahabat-sahabat juga. Dan Sayyidina Osman memang terkenal dengan orang yang sifat pemalu. Maka Nabi SAW turunkan kain Nabi yang tadi angkat sampai peha, Nabi turunkan. So kawasan ni lah menjadi tempat santai Nabi dengan para sahabat. Dan bila mana Nabi dah wafat pun, sahabat akan jadikan ni tempat untuk mereka nak
nak lepak-lepak. Nak jadi cerita tuan-tuan, masa zaman Sayyidina Osman bin Affan, ketika dia pakai cincin khatam ataupun cincin cok mohon Nabi tu, ketika itu ada riwayat bagi tahu dia cabut cincin dan lepas tu dia nak bagi kepada pembantu dia. Dan masa itulah cincin tu jatuh ke dalam perigi aris ni. Dan ada riwayat bagi tahu mereka keringkan air perigi sampai 3 hari, ada yang kata 7 hari nak cari cincin tu dan tak jumpa. Cincin tu terus hilang. Dan ada pandangan ulama, pandangan yang bagi tahu bila hilangnya cincin yang melambangkan pentadbiran Madinah, yang melambangkan empire Islam. Cok Mohor ni melambangkan apa? Satu pentadbiran tuan-tuan. Jadi bila cincin tu hilang, bermula daripada detik itu berlakulah fitnah yang besar, ujian yang besar kepada pemerintahan Sayyidina Osman, yang sebagaimana tuan-tuan tahu pergolakan kepada politik zaman Sayyidina Osman yang mengakibatkan kepada pembunuhan Sayyidina Osman. Orang mula tak suka dia. Dan ada yang sebut ada yang kata kebetulan dan sebagainya, dengan hilangnya cincin itu maka bergolaklah politik pada zaman Sayyidina Osman. Ada kelompok yang tak suka cara politik Sayyidina Osman. Ada kelompok yang dia ekstrim, yang dia fanatik dengan Sayyidina Osman. Maka bila bertembung antara dua kelompok ni yang parti yang berbeza tuan-tuan, maka berlakulah pembunuhan Sayyidina Osman. Dan ada riwayat cerita Sayyidina Osman dibunuh ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dan Quran tu sekarang ni ada di Uzbekistan. Tuan-tuan pergi di Uzbek dekat Tashkent kalau tak silap, ada satu masjid dan juga muzium. Dekat situ ada Quran yang besar dan masih ada darah yang dipercayai itulah darah percikan darah ketika Sayyidina Osman dibunuh. Okey, kalau tuan pergi Masjid Quba, bagus pergi Masjid Quba ni sebab Nabi suka pergi Masjid Quba. Masjid pertama yang diasaskan oleh Nabi ketika sebelum Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Okay, Nabi asaskan Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam. Hari ini kita daripada Masjid Nabi boleh berjalan kaki, dia buat jalan khas. Lebih kurang dalam setengah jam lebih kita boleh sampai ke Masjid Quba. Direct jalan tu daripada Masjid Nabi. Masjid Quba ni kata Nabi, siapa yang berwuduk di rumahnya dan mendatangi Masjid Quba dan didirikan solat di dalamnya, maka dia mendapat pahala sebagaimana melakukan umrah. Jadi ini keuntungan bagi orang Madinah. Keuntungan bagi orang Mekah boleh buat umrah tapi letih. Keuntungan bagi orang Madinah, Nabi muliakan orang Madinah, buat amalan yang mudah tapi dapat pahala besar macam buat umrah. Jadi pergi Masjid Quba. Jadi tuan-tuan kalau pergi Masjid Quba dapat solat di dalamnya, maka ibarat mengerjakan umrah. Dan Nabi suka pergi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi kalau tuan pergi Masjid Quba, tuan boleh cari Telaga Aris ni. Cuma tak payah carilah cincin Nabi, tak ada dekat situ dah. Yang ada orang jual kurma, jual kismis, itu banyak dekat tepi tu. Okey, kita nak masuk tajuk yang berikutnya. Ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bincang pasal design cincin Nabi. Ini kita nak tengok cara Nabi pakai. Takhattum maksudnya cara Nabi pakai cincin. Ali bin Abi Talib meriwayatkan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Kata Ali, Nabi pakai cincin dekat tangan kanan. Jari yang mana? Wallahu a'lam. Riwayat Sayyidina Ali, dia general tapi tangan kanan. Nanti kita akan jumpa yang riwayat yang detail sikit. Hadis daripada Hamad bin Salamah. Ra'aitu bin Abi Rafi' yatakhattamu fi yamini fasa'altuhu an dhalik faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Hadis Hamad pun sama juga. Bila dia tengok Ibnu Abi Rafi' pakai cincin dekat tangan kanan, maka dia tanya, kenapa kau pakai kat tangan kanan? Maka kata Ibnu Abi Rafi', aku tengok Abdullah bin Ja'far, seorang sahabat Nabi, pakai cincin dekat tangan kanan. Maka bila tanya Abdullah bin Ja'far pula, maka dia kata, aku tengok Nabi pakai cincin pada jari tangan kanan, maka sebab tu aku pakai tangan kanan. Hadis daripada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Kata Jabir, aku tengok Nabi pakai cincin dekat jari tangan kanan. Hadis daripada Shalt bin Abdullah pun cerita yang sama.
kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Syalt bin Abdullah bin Naufal Al-Haris, dia ni antara lebih kurang macam saudara-saudara Nabi lah. Ni Syalt bin Abdullah ni, dia kata Ibnu Abbas pernah pakai cincin dekat jari kanan. Ibnu Abbas pakai cincin di jari kanan. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, jawapannya pasti berbunyi dia kata Syarat, dia kata kalau aku tanya Ibnu Abbas kenapa pakai tangan kanan, mesti dia akan jawab Rasulullah pakai dekat jari tangan kanan. Macam tu. Dia tak tanya lagi tapi dia dah tahu jawapan. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas ni di antara sahabat yang memang dia membesar dalam didikan Rasulullah. Ibnu Abbas lahir masa Nabi dah berumur 50 tahun. Nabi dah 10 tahun jadi Nabi. Ibnu Abbas lahir, Ibnu Abbas ni anak kepada pakcik Nabi Abbas, bermaksud Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi, ataupun nama betulnya Abdullah bin Abbas. Abbas ni pakcik, adik-beradik dengan Abdullah. Abdullah bapa Nabi, adik-beradik dengan Abu Talib. Abu Talib ni pakcik Nabi, adik-beradik dengan siapa lagi? Hamzah, adik-beradik dengan Abu Lahab. Ni semua ni pakcik-pakcik Nabi. Ibnu Abbas ni dia daripada kecil lagi lah, maklum lah, sebagai seorang pakcik Abbas ni, dia ada seorang anak buah yang namanya Muhammad bin Abdullah, seorang tokoh, seorang rasul, seorang pendakwah. Dia beritahu, ya Muhammad ni, mana-mana kalau kau pergi mengajar ke apa-apa, ada dakwah ke, kau bawa lah sekali Abdullah ni. Kau bawa lah sekali. Dia nak kata Abdullah ni ataupun Ibnu Abbas, gelaran dia, dia ni membesar dalam didikan Rasulullah, dan dia ni adalah seorang sahabat yang ilmunya sangat tinggi walaupun dia muda. Sebab dia daripada kecil lagi memang belajar direct dengan Rasul. Mana-mana event atau mana-mana majlis ilmu dia akan ada. Sehingga kan ada sahabat yang macam kadang-kadang bila mana Nabi berhimpun dengan beberapa kibaris sahabah. Kibaris sahabah ni maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang kira high level punya sahabat lah, yang dah senior-senior ni. Bila Nabi berhimpun dengan mereka, ada suara-suara yang macam tidak berapa suka, kenapa ada budak sekali. Bila Nabi tahu macam tu, Nabi kata dia bukan sembarangan budak, kerana dia budak yang sangat cepat belajar, sangat tangkas, sangat cepat pick up, hafalannya kuat, dan rupanya lepas Rasulullah wafat, Ibnu Abbas di antara rujukan para sahabat. Satunya sebab dia ni hebat, sebab Nabi doakan dia masa dia kecil. Ialah Nabi dah jadi Nabi masa tu. Bila dia lahir, Nabi doakan dia. Doa ni masyhur. Kita kalau pergi cium budak-budak kecil, kita baca doa ni. Ini doa yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas. Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau berikan kefahaman pada agamanya. Ketika Nabi cium kepala Ibnu Abbas, macam kita cium budak-budak tu kan, kita cium ubun-ubun dia tu, kita kadang-kadang cium begitu je, comel budak ni, kita pun cium, comel budak ni, cium kan, cium tahu COVID budak tu. Dah, so kita lepas ni tak nak cium saja, kita baca doanya Nabi baca dekat budak. So antaranya Nabi baca, ya Allah faqihu fid din, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, fahamkan budak ini, fahamkan dia dengan agama. Wa 'allimhu ta'wil, ya Allah ajarkan dia ilmu Al-Quran. Ta'wil ni nama lain bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran ni banyak cabang ilmu dalamnya. Maka sebab tu Ibnu Abbas ni orang yang sangat mendalam ilmu-ilmu dia. Itu Ibnu Abbas, tuan-tuan. Jadi oleh kerana dia ni, beliau duduk dalam didikan Rasulullah daripada dia kecil, maka apa saja yang dia buat, kalau sahabat-sahabat nak tengok Nabi, tengok Ibnu Abbas. Sebab dia di antara orang yang selalu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan. Maka sebab tu Syalat bin Abdullah bila dia tengok Ibnu Abbas pakai cincin tangan kanan, dia tak payah tanya dah. Kalau aku tanya ni mesti dia akan jawab, sebab Nabi pakai tangan kanan. Ibnu Abbas, tuan-tuan pergi Taif. Taif ni lebih kurang 80-90 km daripada Mekah. Orang suka berjalan Taif hari ni. Kalau dulu orang suka pergi berjalan Taif sebab dia tengok kawan-kawan dia pergi.
Ada gerai-gerai buah cantik ustaz. Dia pergi Taif sebab nak tengok gerai buah tuan. Tak berbaloi, kat Coket lagi banyak buah. Sekarang tak ada dah, gerai buah tu dah kena roboh sebab orang Bangladesh dah buat jadi port dia dekat kawasan tu. Yang tak ada permit lah apa semua. Sekarang ni kerajaan Saudi dah robohkan kawasan tu. Jadi pergi Taif ni sebab apa? Sebab kita nak belajar sejarah Nabi ketika Nabi dakwah dekat Taif yang Nabi kena baling batu tu. So ada masjid dipanggil Masjid Qok. Masjid Qok ni masjid yang dulu ada batu yang bergerak. Ketika Nabi sakit kena baling batu tu, Nabi berlari daripada orang Taif. Maka ketika Nabi lari nak cari perlindungan, ketika Nabi nak bersandar, ada batu dekat bukit-bukit tu dia bergerak dan akhirnya menyandarkan Rasulullah. Hari ni orang buat masjid dekat kawasan tu dipanggil Masjid Qok, Masjid Siku, sebab Nabi bersiku dekat kawasan tu. Sampai sekarang cuma masjid tu ditutup lah, cuma landmark tu masih ada. Even kerajaan Saudi pun dia letak papan tanda dekat situ ni Masjid Qok. Tapi dia tutup lah, ialah sebab orang buat benda pelik-pelik kat dalam tu. Ada satu lagi dipanggil Masjid Adas, juga famous dekat Taif ni. Masjid Adas ni tempat kebun ataupun ladang anggur. Dalam cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berteduh melarikan diri daripada orang Taif, jadi ada orang kampung situ yang memiliki kebun. Dia kesian lah tengok ada orang kena baling batu kan, dia kesian. Maka dia bagi tahu dekat saudara, dekat dia punya pekerja dia nama Adas. Dia ni orang Yahudi. Tuan kebun tu Yahudi, Utbah dan Syaibah. Dia ni orang Yahudi. Ialah walaupun Yahudi tapi atas belah kasihan dia bagi tahu Adas, ni kau tengok ada orang tu macam kesian pula, kau pergi ambil anggur, kau pergi bagi dia makan. Jadi Nabi pun bila Nabi nak makan buah anggur tu dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah masa tu, masa Nabi nak makan, Nabi baca bismillah dengan nama Allah. Adas terkejut tuan-tuan. Sebab Adas ni dia berasal daripada Iraq. Dekat Iraq dulu sangat terkenal ada seorang Nabi yang namanya Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus dekat Iraq. Dekat mana? Dekat Ninawa, dekat utara Iraq, dekat dengan Mosul, tempat yang ISIS bertapak dulu tu, Islamic State tu, kawasan teroris ya, Ninawa. Jadi Adas ni pernah duduk dekat Ninawa dan dia sangat kenal seorang Nabi yang bernama Yunus. Yang Nabi ni membawa ajarannya mentauhidkan kepada Allah. Jadi bila dia berpindah pergi ke Taif, tiba-tiba dia dengar ada seorang lelaki boleh sebut nama Allah, nama yang sama yang pernah disebut oleh seorang Nabi dulu. Jadi Adas terkejut, engkau ni siapa sebenarnya? Maka Nabi pun tanya dia, engkau ni siapa? Maka Adas bagi tahu, aku ni datang daripada Ninawa, daripada Iraq. Maka Nabi pun bagi tahu dekat Ninawa ada seorang Nabi namanya Yunus ibnu Matta. Lagi terkejutlah Adas sebab orang kawasan memang tak tahu cerita Nabi Yunus 1000 tahun sebelum kedatangan Rasulullah. Jadi Adas ni orang yang pernah duduk situ, dia tahulah sejarah yang ada dekat tempat dia. Yang kisah Nabi Yunus yang kena lontar dalam laut kan, yang akhirnya ditelan oleh ikan paus yang besar. Cerita tu. Jadi bila Nabi pun bagi tahu dekat situ ada seorang Nabi namanya Yunus ibnu Matta, dia adalah saudaraku dan dia adalah seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi, kata Rasulullah. Dia cakap je macam tu, maka Adas pun terus berlutut dan akhirnya bersyahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memeluk Islam lepas tu. Ini cerita penting dekat Taif. Yang saya nak bagi tahu adalah Ibnu Abbas tadi ni makamnya dekat Taif, bukan dekat Mekah, bukan dekat Madinah. Sebab apa dia memilih keluar daripada Mekah Madinah? Dia tak nak duduk dekat Mekah Madinah. Dia ni orang berilmu. Satu, sebab dia nak berdakwah. Yang kedua, sebab dia kata dia takut kalau aku duduk di Mekah atau kalau aku duduk di Madinah, memang ada kemuliaan. Mekah Madinah ni tanah haram, tanah yang suci, tanah yang mulia. Kalau buat kebaikan digandakan pahala, tapi kalau buat kejahatan digandakan dosa. Maka aku takut kalau aku berdosa, aku buat salah dekat Mekah atau Madinah. Maka sebab tu dipilih untuk keluar daripada Mekah Madinah. Dia ada duduk dekat Taif dan akhirnya dia meninggal dunia dekat Taif. Ada satu masjid namanya Masjid Ibnu Abbas di Taif. Tu pun tuan-tuan boleh pergi juga ke Taif. Jadi Ibnu Abbas ni orang berilmu dan dia orang yang banyak tiru Rasulullah. Hadis yang lain daripada Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu bima yali kaffahi wa naksha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha ayyan kusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata fi mu'aykib fi bi'ri aris. Kata Ibnu Umar,
Rasulullah ada cincin perak dan Nabi pakai cincin tu. Cuma cara Nabi pakai, kawasan batu atau kawasan mata cincin yang ada tulis perkataan Muhammad Rasulullah tu, Nabi akan hadapkan ke tapak tangan. Kita biasa batu belah atas, jadi Nabi akan hadapkan ke bawah. Tujuannya apa? Supaya memudahkan Nabi untuk nak chop. Jadi bila Nabi ada surat, Sayyidina Ali antara tukang tulis surat Nabi, jadi Nabi akan chop surat tu dengan tapak tangan Nabi, dan adalah perkataan Muhammad Rasulullah dekat situ. Setengah ulama sebut kenapa Nabi turunkan ke bawah, untuk untuk menjaga diri Nabi. Biasalah kita kalau pakai cincin cantik-cantik ni, kalau kita sebab cincin kita cantik lah, kita kena tayang pun kan. Jadi untuk mengelakkan rasa perasaan bangga dan bermegah dengan aksesori yang ada, maka Nabi simpan ke dalam gitu. Kalau orang perempuan pakai gelang, pakai cincin kan, lagi banyak lagi lah nak ditayang-tayang, takkan nak sorok. Jadi Nabi ajar kita mana-mana yang boleh sorok lah. Dan Nabi larang sesiapa pun menambah ukiran pada cincin Nabi tadi. Nabi tulis Muhammad Rasulullah, so Nabi tak benarkan orang tambah ukiran lain. Dan cincin itu, kata Ibnu Umar, jatuh daripada tangan Mu'aikib fi Bi'ri Aris. Tangan Mu'aikib, ni nama pembantu Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, dia pemerintah, kadang-kadang dia pakai cincin tu, kadang-kadang lepas dia pakai, dia minta Mu'aikib, kau tolong simpan. Jadi masa dia bagi kat Mu'aikib tu, yelah maklum lah kan, orang mungkin ada bekas, ada box yang special ke, jadi masa Mu'aikib nak ambil, nak simpan dalam box, jatuh dalam telaga Aris tu. Syadiq bin Bakir berkata, kana al-Hasan wal Husain yatakhattama fi yasarihima. Yang ni lain sikit tuan-tuan. Kata Syadiq bin Bakir, cucu Nabi Hasan dan Husain pakai cincin dekat tangan kiri mereka, memberi gambaran bahawa Nabi pun ada cincin yang Nabi pakai pada tangan kiri, tapi tak kuat lah, maknanya jarang-jarang sekali nampak. Tapi ada riwayat yang banyak bagi tahu Nabi pakai di tangan kanan. Kata Anas, Nabi pakai di jari tangan kanan. Kata Nafi', ittakhadha Rasulullah SAW khataman min zahabin. Rasulullah pada peringkat awal ada cincin daripada emas, dan Nabi pakai dekat jari tangan kanan. Ini sebelum emas diharamkan untuk lelaki. Sebagaimana arak peringkat awal boleh minum, akhirnya barulah berlaku pengharaman arak, maka baru Nabi larang, barulah sahabat buang arak-arak tu di jalan-jalan. Nabi pakai cincin emas sebelum diharamkan emas. Fattakhadhan nas khawatima min dhahabin, maka menjadikan para sahabat pun, orang ramai pun pakai juga cincin emas seperti Nabi. Fatarahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dalam beberapa ketika selepas itu Nabi mencabut cincin emasnya, dan Nabi kata, la albasuhu abada, aku tidak akan pakai lagi cincin emas selama-lamanya. Maka orang ramai pun, fatarahan nasu khawatimahum, dan orang ramai para sahabat pun mula mencabut cincin emas mereka. Mereka tak pakai dah, mereka jadikan sebagai barangan sahaja untuk mereka jadikan sebagai dagangan. Maka daripada situ, bila berlakunya pengharaman emas, maka sahabat-sahabat ni, mereka ni jenis orang yang praktikal tuan-tuan. Berlakunya satu-satu arahan, maka mereka terus buat. Dia tak ada nak fikir-fikir, nak mesyuarat dulu ke nak bincang apa, tak ada. Bila nak turun saja ayat terus buat, turun saja ayat terus buat. Pengharaman sutra, dah terus tak pakai sutra. Bila ada sahabat tiba-tiba kata, saya tak boleh pakai kain lain ya Rasulullah sebab saya punya kulit ada masalah. Kalau pakai cotton ke pakai kain ni, kalau dia panas sikit kulit saya gatal. Maka kata Nabi, engkau boleh pakai sutra. Itu pun sebab engkau sakit. Orang ni pula tak boleh pakai cincin emas, maka semua orang buka cincin emas. Tiba ada seorang ni hidungnya terputus masa perang, maka dibuat daripada besi, ganti hidung daripada besi. Dah lama busuk, dah lama rosak dia punya kawasan pipi dia, kawasan muka dia. Maka Nabi benarkan dia buat hidung daripada emas supaya lebih tahan lama. Kita pun tak tahulah hidung emas macam mana tuan. Jenuh kena kejar dengan perompak tuan. Ataupun ada sahabat yang buat gigi daripada emas. Sebab zaman dulu dia tak ada artificial yang macam sekarang ni. So sekarang kita ada silikon, kita ada gigi daripada sapphire lah apa semua ni. Jadi kita dah tak guna emas. Jadi kalau zaman sahabat dulu, bagi-bagi mereka yang ada darurat, maka dibenarkan memakai ataupun menggunakan perkara yang diharamkan. Dalam kaedah fiqh sebut,
Ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat mengharuskan kita melakukan perkara yang dilarang. Babi tak boleh makan. Ketika darurat nak melepaskan nyawa, kalau tak makan mati, maka boleh makan babi sekadar yang dibenarkan, tak boleh tambah, tak boleh simpan, sekadar melepaskan nyawa sahaja. Emas tak boleh pakai, tapi kerana darurat pakai hidung besi tak boleh, gigi besi pun senang rosak, maka Nabi benarkan guna emas. Orang yang sakit kulit, maka Nabi benarkan guna sutera, walaupun lelaki tak boleh guna sutera. Begitu. Jadi sahabat ni mereka praktikal punya orang. Bila turun ayat pasal sedekah, contoh tu ayat pasal sedekah, turun ayat sedekah, semua praktik terus sedekah. Ada yang cerita yang paling masyhur sekali, bila turun ayat pasal pasal kesempurnaan sedekah, Allah bagi tahu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kemuncak kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan benda yang kamu suka. Mula-mula turun ayat sedekah aja. Mana siapa yang ada sedekah, siapa yang bagi sedekah dapat pahala banyak ni. Ibarat satu biji benih menubuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menubuhkan 7 biji, menubuhkan 100 biji benih lain. Jadi tu ayat-ayat galakan je. Tiba-tiba turun ayat sempurna sedekah bagi yang paling sayang. Yang ni akhirnya sahabat-sahabat dites oleh ayat Quran ni. Maka apa yang berlaku para sahabat, mereka cari jalan supaya praktik terus ayat sedekah untuk nak capai yang paling maksimum. Jadi cerita yang masyhur berlaku kepada Abu Talhah. Abu Talhah ni dia banyak kebun kurma, tuan-tuan. Masjid Nabi ni, kalau tuan-tuan nampak payung-payung sekarang Masjid Nabi yang cantik tu, kalau tuan tengok betul-betul design payung tu design pokok kurma, tuan-tuan. Kerana sekeliling Masjid Nabi tu memang kebun kurma. Dekat Mekah tak ada. Mekah ni bukan kawasan kebun, tanahnya tak subur, dia kawasan batu saja. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni Mekah, bukit-bukit batu semua dah ada banyak hijau-hijau, tuan-tuan. Dan tuan tengok video-video tu kan, ini dah nak kiamat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, kiamat belum berlaku lagi. Itu fenomena biasa bila time musim hujan. Sebab sekarang ni Mekah, Madinah memang tengah musim hujan, perubahan musim. Jadi bila hujan je, mana-mana tanah yang kering, sungai-sungai yang kering, memang akan keluar air. Jadi tuan akan tengoklah dalam bulan ni hijau semua bukit-bukit batu tu. Tapi tengok nanti bila dah lama tak hujan, sebulan je tak hujan, terus dia akan kering balik. Okey, itu gambaran nak bagi tahu nanti akhir zaman berlaku kiamat macam tu, yang bumi-bumi yang kering ini akan menjadi subur. Tapi bukanlah bermaksud Mekah je, semua tempat negara Arab akan subur. Yang tu belum berlaku lagi. Kalau bila semua tempat berlaku subur, dan dia subur tu secara, bukan secara fenomena, dia subur tu subur terus, yang tu baru kiamat betul. Jadi jangan over excited dalam ulas video-video lah. Jadi begitu juga Talhah ni, bila turun ayat pasal sedekah, dia ada kebun, dekat kebun dia ada perigi, dia bagi semua kebun tu kepada Nabi untuk diwakafkan. Okey, dah hari ni kalau kita masuk Masjid Nabi, pintu yang paling belakang sekali, pintu tengah-tengah tu, pintu Malik Fahad, pintu 22, pintu 21 tu, masuk dekat situ, pergi ke kiri sikit, angkat kapet yang paling belakang tu, akan ada 3 bulatan bawah tu, memberi simbolik itu kawasan perigi Abu Talhah, dan itu kawasan kebun dia dulu. So nak beritahu orang dulu ni praktikal. Bila turun ayat perintah, maka mereka terus buat. Termasuklah cerita pasal cincin emas tadi. Bila diharamkan terus cincin, maka tak adalah pula macam takkan tak boleh kot, seminggu sekali boleh. Tak ada, dia tak ada tanya-tanya. Nabi buka, maka para sahabat terus buka. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan malam ni kita berhenti dekat cincin Rasulullah. Lepas ni kita nak bincang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-14 kita tangguh dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.